Kami dari kumpulan 4. Saya Rajini dan ahli kumpulan saya ialah Pavitra, Ahmad Ali, Rashika dan Hari Shankar. Hari ini kami akan membentang tentang SPRM. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia yang didahului dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah atau singkatannya BPR ialah sebuah pertubuhan kerajaan Malaysia yang bermula operasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah jabatan penuh. Akhirnya pada 1 Januari 2009 ia digubal dan diolah semula menjadi SPRM. Selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Saya Hari Shankar, anak lelaki Pandai Selvam, nombor matrik 4212012731. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang maksud dan jenis-jenis suapan. Maksud dan jenis-jenis suapan. Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imran bin Cik Zam. Nombor surat ID 4202711 dan saya akan menerangkan tentang punca-punca rasuah dan kenapa ia berlaku di Malaysia. Jadi, antara punca-punca berlakunya gejala rasuah termasuklah kurangnya didikan agama dan moral. Semua agama di dunia menyeru perkara yang sama, iaitu mementingkan kebaikan dan melarang kemudaratan. Didikan agama dan moral merupakan pedoman dan panduan kita semasa menempuh belantara kehidupan. Namun demikian, seseorang yang tidak mempunyai iman yang kuat mudah terpengaruh dengan dunia hedonistik yang mementingkan aspek kebendaan semata-mata. Mereka akan leka mengejar kekayaan dan mudah terjerumus ke dalam lembah kejahatan dengan mengambil rasuah untuk memenuhi fatomorgana diri sendiri. Individu sebegini sudah kehilangan prinsip asas dan ibarat kapal tanpa nahkoda. Jelaslah bahawa anutan agama dan moral mereka yang kurang mantap akan menyebabkan seseorang melibatkan diri dalam gejala rasuah. Punca lain yang ketara ialah masalah ketelusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Masyarakat menganggap masalah rasuah ini bermaharajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus, terutamanya aspek pemberian tanda, kontrak dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan ini untuk mengaut keuntungan dengan memberikan rasuah. Lagipun, ketiadaan sistem pemantauan berkesan yang bak melepaskan batuk di tangga menyebabkan ramai pekerja awam yang terangsang untuk melakukan pencenahan ini. Maka, wabak sosial ini telah menular dalam masyarakat kita sehingga dianggap sebagai asam garam kehidupan dan merupakan kebiasaan di negara kita. Persepsi demikian menyebabkan jumlah kes rasuah melambung tinggi dan menjadi duri dalam daging dalam kalangan masyarakat kita. Baiklah, kini kita beralih pula kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009 iaitu Akta 694 dan terdapat 5 seksyen di bawah akta ini yang perlu diambil perhatian, iaitu yang pertama seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009 berkenaan dengan meminta atau menerima rasuah. Jadi jika seseorang itu meminta ataupun dia sendiri menerima rasuah, dia akan direman di bawah seksyen 16 dan 17A ini. Dan yang kedua, seksyen 17B Akta SPRM 2009 iaitu menawar atau memberi suapan. Jadi jika seseorang itu menawar atau dia sendiri memberi suapan kepada seseorang, jadi dia akan direman di bawah seksyen 17B. Seterusnya, mengemukakan tuntutan palsu iaitu seksyen 18
Akta SPRM 2009, iaitu apabila seseorang itu membuat satu tuntutan tetapi tuntutan itu merupakan tuntutan yang palsu, dia akan direman di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Seterusnya, untuk Seksyen 23 Akta SPRM 2009, iaitu menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Jadi apabila seseorang itu menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk menyuap pegawai badan awam, tak kisahlah polis ke ataupun mereka-mereka yang terlibat di dalam pegawai badan awam, dia akan direman di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dan yang terakhir adalah Seksyen 25, 1 dan 2 Akta SPRM 2009 apabila seseorang itu gagal melaporkan pemberian janji atau tawaran rasuah. Jadi apabila seseorang itu menerima rasuah, dia turut boleh melaporkan rasuah yang diterimanya, mungkin di atas paksaan ataupun sebagainya. Dan apabila dia gagal untuk berbuat demikian, dia akan direman di bawah Seksyen 25, 1 dan 2 Akta SPRM 2009. Bagi hukuman dalam SPRM, terdapat beberapa kes yang berlaku iaitu Operasi Pembalakan Haram di Negeri Kedah dalam awal Jun 2009 dan Operasi Pembalakan Haram di Negeri Selangor Februari 2010. Dalam kedua-dua kes ini, hukuman yang diberi bagi kes pertama adalah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 Akta 694 dan kes kedua hukuman adalah Seksyen 17B Akta SPRM 2009 Akta 694 dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Bukan itu sahaja, terdapat akta dan hukuman yang dalam SPRM iaitu meminta atau menerima rasuah Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Menawar atau memberi suapan Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Mengemukan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Masyarakat tidak perlu gentar untuk membanteras kes rasuah. SPRM sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat yang diberikan dan pemberi maklumat adalah dilindungi serta tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak dalam apa jua keadaan. Nombor 1. Pemberi maklumat adalah orang yang membuat pendedahan tentang jenayah rasuah berdasarkan pengetahuannya. Mereka dilindungi di bawah Seksyen 65 Akta SPRM 2009. Kedua, pemberi maklumat boleh dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Nombor ketiga, pemberi maklumat yang menjadi saksi bagi sesuatu kes rasuah dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009.